Erwin, di segmen kita kali ini kita akan bercakap tentang peranan NGO dalam membantu peniaga yang terkesan dengan PKP. Bersama kita pagi ini Tengku Azrul Tengku Abdul Razak, penasihat khas gabungan NGO Islam dan Melayu Malaysia, dan juga Encik Muhammad Fazil Hashim, Ketua Pegawai Eksekutif Kopim. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, ini merupakan salah satu peluang yang baik juga untuk kita sama-sama highlight ataupun berikan tumpuan berkenaan dengan hasrat. Kerana sekarang ini ramai juga pihak NGO tampil untuk memberikan bantuan, tak kisahlah dari segi kewangan, tenaga dan juga harta dan juga benda yang sebenarnya boleh disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Mungkin kalau dalam perkara ini kita juga ingin memberikan tumpuan bantuan yang dikhususkan kepada mereka yang terjejas, khususnya kepada peniaga sendiri. Kerana kita tahu mereka sekarang ini ada yang terpaksa berhenti seketika perniagaan, ataupun menangguhkan tutup premis dan sebagainya. Mungkin di sinilah peranan NGO itu sendiri dipainkan. Bagaimana? Sebenarnya apa yang terjadi pada negara sekarang ini dan juga kepada dunia kan sekalipun, satu perkara yang tak pernah kita hadapi sebelum ini. Dalam umur saya yang sebegini pun saya tak pernah hadapi lagi perkara macam ni, apalagi yang muda-muda kan. Jadi it's something yang mengejutkan semua orang. Dan banyak benda-benda yang berlaku pada hari ini, terjejasnya perniagaan dan sebagainya, telah datang secara mengejut. Betul. Dan kebanyakan yang terjejas itu adalah merupakan mereka yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, PKS. Seperti mereka yang berniaga di tepi jalan, gerai-gerai dan sebagainya. Dan mereka ini mendapatkan hasil pendapatan mereka on a daily basis, harian. Ya. Hari ini berniaga, hari ini buat balik duit, hari ini kita belanja besok. Jadi bila mana kita dikejutkan dengan keadaan begini, mereka ni hilang punca kebanyakan. Ya. Tapi syukur Alhamdulillah lah, kita dapat bantuan daripada pihak kerajaan yang agak amat, saya rasa amat baik sekali untuk peniaga-peniaga PKS ni. Tetapi di pihak kami pula, di NGO, kami cuba juga membantu dari segi menyemaikan satu mesej kepada mereka, di mana cuba mencari alternatif cara menyampaikan produk kita secara alternatif kepada pasarannya. Seperti banyak sekarang ni kita lihat berkembangnya seperti cendawan syarikat-syarikat yang menawarkan servis online. Dan tetapi dalam masa yang sama saya ingin juga mengingatkan pihak-pihak PKS ini supaya memilih syarikat-syarikat online yang betul-betul mempunyai infrastrukturnya sudah sedia ada. Kebanyakan bisnes online yang kita tengok berkembang dan secara mengambil kesempatan dalam keadaan begini, mereka pun belum bersedia lagi untuk mengadakan satu servis yang mantap. Pasal kalau kita lihat bisnes online ni, kita perlu ada dia punya dari segi penerimaan kewangannya. Perlu ada logistiknya untuk menyampaikan barangan. Dan ini bukan satu perkara yang boleh kita adakan dalam masa satu hari. Jadi cubalah pilih syarikat-syarikat online yang telah pun menawarkan perkhidmatan mereka itu dan mempunyai asas dan juga infrastruktur yang sudah sedia ada. Dari segi penghantarannya, payment scheme, payment methodnya, e-wallet dan sebagainya. Dan selain itu, kita juga dalam di bawah kita punya gabungan NGO Islam, kita juga ada PPIM dan kita juga ada Kopim dan sebagainya. Dan Kopim ni merupakan satu koperasi yang ditubuhkan oleh PPIM. Ya. Dan kita juga ada kita punya what we call our smart partnership dengan mall-mall tertentu seperti mana yang ada di Cyberjaya. Kita juga mendapatkan perkhidmatan diorang untuk memberi peluang kepada mana-mana juga PKS yang memerlukan ruang niaga dan sebagainya. Dan ini juga usaha kita sebagai NGO lah untuk membantu. Dari pihak Kopim sendiri, apakah orang kata peranan pihak Kopim dalam membantu peniaga yang terkesan dengan PKP? Baik, Kopim ditubuhkan khusus. Ada dua matlamat. Nama Kopim ini dia asal daripada
Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. So tapi maksudnya ahli kita ialah pengguna Islam, dan pengguna tu dia ada meliputi semua pengguna dan juga pembangunan syarikat pembayar zakat, iaitu usahawan. Dan Kopim berbeza sedikit dengan kebanyakan koperasi sebab Kopim merupakan satu platform yang menyatukan kekuatan untuk bantu balik usahawan dalam bentuk bukan sekadar dana pelaburan strategik, tetapi juga menyediakan peluang dan ruang untuk mereka berniaga di pasar yang besar. Dan kita sedia maklum kalau kita tengok data tahun 2019, sektor runcit di negara kita bernilai 110 bilion. Daripada 110 bilion ini, hanya 60% dikuasai pegangannya oleh syarikat-syarikat asing daripada luar negara. Jadi Kopim ditubuhkan khusus untuk mengurangkan kebergantungan syarikat asing untuk penyediaan perkara yang kita mudah lakukan. Barangan asas. Macam contoh sekarang kita tengok COVID-19, semua perniagaan lain tutup, yang buka kedai jual barang makanan. Betul. Tetapi bila kita tengok dalam pembekalan barang makanan asas ataupun food security dalam negara kita, kita bukan merupakan penyedia utama. Kita hanya a fraction ataupun kalau ikut data 8% sahaja. Jadi Kopim berusaha untuk menjadikan platform untuk bagi peluang. Contoh alhamdulillah projek pertama yang telah dilancarkan 4 hari sebelum PKP di Cyberjaya itu melalui Malacca Mall. Kita ada lebih 24,000 pengunjung yang datang dan kita menyediakan ruang kepada lebih 3,000 IKS, PKS, SMEs untuk memasarkan, dan kita pertama kali pasar raya yang mempunyai lebih 80% produk yang dibekalkan, dikilangkan oleh usahawan Bumiputera sendiri. Kalau kita lihat tadi gambar yang dipaparkan juga, Kopim pun ada turun padang memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan sepanjang PKP ini ataupun kita menghadapi COVID-19 ini. Mungkin itu juga boleh kita kongsikan bantuan yang dikeluarkan oleh pihak Kopim kepada mereka yang terjejas. Ini yang kita katakan sangat penting untuk kita bukan sekadar berbelanja di mana-mana, tetapi berbelanja di penyedia perkhidmatan ataupun barangan ataupun syarikat-syarikat pembekal yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu apabila dilakukan. Walaupun baru berumur 4 hari sebelum PKP, baru cukup sebulan. Apabila PKP diumumkan oleh kerajaan, kami terus mulakan bantuan kepada keluarga B40 khusus kepada mereka yang terputus bekalan makanan dan mereka yang tidak mempunyai pendapatan bulanan. Biasanya kerja pasar malam, jual tepi jalan dan sebagainya. Dan kita mula tu nak buat dekat kawasan kita je. Jaga Cyberjaya, Dengke, Puchong macam itulah. Dan kita pun alhamdulillah, tapi terlalu banyak application. Kita terkini kita ada lebih 80,000 yang memohon bantuan yang dah terputus bekalan makanan, dan kita dah alhamdulillah selesaikan lebih 5,000 bantuan pembekalan makanan seluruh Semenanjung Malaysia, termasuk di Sabah sedikit. Dan ini of course kita bagi seed fund dan public pun datang dengan donation sebagainya. Dan kita ada team, kita bekerjasama dengan APM sebab ada orang tanya kan, ni boleh pergi keluar-keluar hantar bantuan ni langgar PKP pula kan. So kita dalam pada masa sama nak selamatkan, nak ikut perintah mesti kita kena ikut, kena wajib, tapi kita ikut prosedur. So kita kerjasama dengan JKN dan APM untuk buat distribution, dan alhamdulillah setiap hari memang kita ada team yang memang kita nak pastikan. Satu projek ini kita panggil projek Zero Hunger, nak pastikan tidak ada mana-mana pihak yang kelaparan dalam tempoh PKP ini. Bagus. Dan bantuannya hanya diulurkan kepada golongan Islam, umat Islam ataupun kepada seluruh keseluruhan. Kita tidak ada perbezaan. Humanitarian relief kita ni tidak ada perbezaan. Dia mengatasi segala-galanya. Kita ada satu insiden di mana, ialah sebab kita berdasarkan pendaftaran siapa yang mendaftar, ataupun mereka mesej kita dan kita hantar. Ada satu tempat kita pergi dan anti ni dia tak mendaftar lah sebab dia tak tahu kan, tapi dia tengok orang terima makanan dengan anak berbangsa Tionghoa, Cina, dan dengan anak kecilnya. Dia kata anti dah berapa hari tak makan.
Jadi tim kita terus bagi je. Kan? Jadi sebab perkara ni kita tahu dalam tempoh ni walaupun kerajaan dah bagi bantuan yang cukup banyak, tetapi masih ramai lagi yang sebab data ni tak semua yang ada sebagainya kan. Jadi kita perlu ni lah waktu yang kita kena keluar dan tunjukkan peranan kita. Yang hashtag kita jaga kita tu bukan hashtag dia. Dia kena ditegakkan. Betul. Kita jaga kita jaga duduk rumah. Tapi jangan duduk rumah, kerajaan dah bagi moratorium 6 bulan tak payah bayar bank, ambillah 1 bulan ke 9 bulan donate. Anda tak boleh buat donation, tak boleh hantar makanan, kita boleh bantu. Banyak platform tadi dan sebagainya, banyak NGO yang membantu. Itulah kalau kita lihat ya Tengku Azwil, ini juga merupakan salah satu peluang kepada pihak NGO turun padang tampil memberikan bantuan, bergabung pada waktu yang sama. Tak kira apa juga NGO persatuan yang dianggotai itu, begini dalam satu kumpulan bergabung dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang terjejas. Peranan Tengku Azwil sendiri dalam perkara ini bagaimana? Kerjasama yang diberikan oleh setiap NGO yang terlibat itu. Di dalam itu seperti saya katakan awal tadi, ini satu perkara yang mengejutkan, kita tak pernah lagi terjadi dalam negara. Tetapi alhamdulillah dari segi kerapatan NGO selepas kita berhadapan dengan permasalahan begini memang amat baik sekali. Pasal kita juga mempunyai ruang dalam kita punya media sosial kita masing-masing yang bergabung dengan NGO dan sentiasa kami berhubung, dan seperti mana yang Coach Fazil cakap tadi itu, bila penghantaran makanan pun kita mengharapkan NGO di dalam gabungan kita ini untuk beritahu keperluan dan sebagainya, di mana yang terlepas pandang, di mana yang orang tak tahu kan. Jadi perhubungan itu ada hikmahnya lah COVID ni sebenarnya. Kita dapat merapatkan masyarakat sekarang. NGO dan masyarakat dengan kerajaan dengan masyarakat. Ini sebenarnya satu kaedah, saya rasa ada hikmah di sebaliknya. Dengan tidak semena-mena kita sekarang ni mendapat satu bencana yang kita hadapi bersama. Tetapi kita dah dapat merapatkan saf kita, kerajaan, rakyat, NGO dan sebagainya. Inilah hikmahnya saya rasa. Betul. Kita tidak berbalah. Kita jadi kita jaga kita sekarang. Kita jaga kita sekarang ni, sama-sama kita. Jadi syukur alhamdulillah NGO pun seperti mana kita tahu, NGO memainkan peranan juga dari segi menjadi benteng untuk membantu kerajaan di dalam usaha-usaha mereka. Dan peranan ini lebih menyerelah sekarang ni kita lihat bila kita berhadapan dengan bencana sebegini. Dan tetapi saya juga ingin mengesyorkan pada pihak NGO macam Coach Fazil cakap, kita juga kena jaga diri kita lah bila kita berhadapan. Ikutlah prosedur, ikutlah SOP yang telah diadakan oleh kerajaan. Dan kita membantu tu, kita jangan juga menjadi ancaman pula lagi. Betul. Jadi kita kena ikutlah. Tadi seperti yang kata, mereka perlu berdaftar dulu untuk menerima bantuan. Bagaimana pula dengan masyarakat di luar bandar yang tidak tahu menggunakan media sosial ini? Bagaimana untuk mereka mendapatkan bantuan ini juga? Kita ada lebih 200 kita panggil team BIRD kita, Brainy Ranger Emergency Response Team, yang merupakan mostly 4-wheel punya team seluruh negara. So mereka sendiri akan turun padang sebab mereka semua berada dalam masyarakat. So mereka sendiri akan dapat data. So biasanya pada kita dah cover lah basically, even kampung orang asli, kita pergi all the way sampai that route. Dan kita kerjasama juga dengan ESCO kerajaan, kadang ada pemimpin kerajaan yang inform kita. Cuma saya mungkin nak tambah sedikit, peranan dalam tempoh PKP ni orang kata banyak bisnes terkesan, PKS terkesan, tetapi inilah juga waktu yang baik untuk sebab saya secara profession utamanya adalah business coach. Kan? Jadi kepada PKS ataupun mana-mana bisnes sekalipun, kalau kita melihat suatu perkara dalam bentuk yang positif, kita akan jumpa positif saja. Sebenarnya COVID-19, benda yang tak nampak pada mata kasar ni, banyak memberi peluang yang tak pernah berlaku dalam sejarah moden dunia, tak pernah berlaku. 6 bulan tak payah bayar bank, tu tak pernah berlaku. Tetapi kalau kita faham peranan kita sebagai konsumer, sebagai pelanggan, 6 bulan tu kalau kita simpan tak belanja, dia akan merosakkan ekonomi. Ada orang kata nanti raya kita tak payahlah beli baju raya, kita makannya, tak boleh macam tu. Kalau kita buat macam tu, hancur negara kita, hancur ekonomi kita. Sebab every RM1 yang kita belanja di peringkat retail, dia ada multiplier effect dia di belakang rantaian pembekalan itu. Dan kepada mana-mana usahawan, dia kena review dan dia kena tengok apa yang bisnes-bisnes yang akan meletup pasca COVID.
Contohlah kita ada beberapa, contohnya perkhidmatan sanitasi awam ataupun office services sebagainya. Bila buka je office, semua orang nak sanitize office masing-masing. So ini bisnes yang akan meletup gila-gila dan sebagainya. So kita ada macam-macam lagi ruang, dan mungkin usahawan kena ambil step back sikit dan meneliti, mengkaji dan bertindak. Sebab tu kalau macam Kopim ni, kita punya drive ialah jadilah semua pengguna Islam boleh bersatu bawah Kopim. Masuklah RM100, RM200 pun tak kisah, bukan amount yang penting, tetapi bersama dalam satu kolaborasi yang mana kita akan bantu ahli-ahli khususnya, dan dengan bantuan itu kita dapat menyelamatkan, bukan sekadar menyelamatkan, tetapi kita keluar daripada PKP ataupun exit daripada COVID-19 pandemik ni jadi lebih kuat, bukan jadi lebih lemah. Jadi bukan alasan. Memang seluruh dunia hari ini mereka mengatakan bahawa this going to be the worst than the Great Depression 1929. Tetapi kalau kita menunggu dan mengharapkan orang lain bagi kita formula, maka kita akan jadi balik perkara yang sama. Tetapi kalau kita melihat ini sebagai satu peluang untuk kita keluar, install sistem baru kita, kan, yang kita boleh orang kata ada kekuatan sendiri. Contoh kita ambil dalam food security saja. Semalam saya berada di Kementerian Pembangunan Usahawan buat presentation seluruh tim dengan KSU Kementerian Pembangunan Usahawan. Kita ceritakan tentang kita ambil food security je. Malaysia import 50 bilion makanan asas daripada luar negara. Ini waktu yang kita boleh ambil ruang, lepas ni kurangkan paling kurang 30 bilion. Maknanya 30 bilion tu kita lah yang produce. Maknanya usahawan-usahawan yang di kampung dengan peladangannya, yang ada tanah buat ladang, buat ikan, buat ayam dan sebagainya. Dan of course yang dekat bandar mungkin boleh buat processing dan sebagainya. Banyak ruang dan peluang yang sebenarnya kita harus ambil. Contoh kami di Pasar Raya kan, bila nak ambil cari usahawan buat biskut pun tak ada. Orang kita buat kuih banyak. Biskut dia tak buat. Biskut orang makan hari-hari, kuih makan masa raya je. So ni benda simple, tapi yang tu pun kita tak ada. So maknanya banyak sebenarnya ruang perniagaan yang boleh diambil. Mungkin kita kena ubah sikit lah. Kita kena ubah sikit, kena refine sikit, tetapi sebenarnya banyak ruang yang kita boleh ambil semasa tempoh PKP. Sebab ini waktu yang you ada solid time untuk berfikir, merancang. Sebab orang yang tidak merancang untuk gagal. So kita tak nak gagal, kena merancang dan kena execute perancangan tu. Paling kurang boleh jadi ahli Kopim lah. Kekiran yang baik. Nak promote Kopim sebenarnya. Baik, apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Azwil, Tunku Abdul Razak, penasihat khas gabungan NGO Islam dan juga Melayu Malaysia, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Muhammad Fadzil Hashim, Ketua Pegawai Eksekutif Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia, Kopim, untuk kita melihat peranan NGO itu sendiri dalam memastikan mereka yang terjejas, khususnya peniaga, sepanjang tempoh PKP ini.